candlestick ni dia ada satu, kita panggil sebagai dia punya ibu lah, dia punya mother, iaitu ataupun dia punya family, kita panggil sebagai ilmu price action. Alright, so apa itu ilmu price action? Ilmu price action ni adalah tindak balas harga apabila sampai ke level-level tertentu. Maksudnya kalau harga saham tu naik, bila sampai dekat level-level tertentu, contoh harga saham tu naik, sampai dekat level-level tertentu, dia turun. Masa dia turun pun, bila sampai dekat level-level tertentu, dia naik pula. So benda-benda ni kita panggil sebagai price action lah. Alright, so ataupun kita panggil sebagai naik turun harga. Naik turun harga ataupun bergerak sideways pun ada naik turun kan. So benda tu semua adalah price action. Tindak balas harga. Dia umpama kita lah, kalau kita nak pergi ke mana-mana, so kita bergerak. So itu adalah kita punya action. Kalau kita tak bergerak, maksudnya tak ada action lah kat situ. So saham pun macam tu juga. Bila dia ada pergerakan, dia akan ada satu signal ataupun satu message yang cuba nak disampaikan. So pergerakan price action ni dia dipengaruhi oleh banyak benda lah. Contohnya adalah sentiment, and then volume, ataupun ada catalyst, news, ataupun ada pembelian daripada insider. Alright, so kebanyakannya yang menggerakkan harga saham ni adalah kita panggil sebagai jerung lah. Alright, kita panggil sebagai market maker, penggerak pasaran. So dalam ilmu price action ni, apa benda yang kita nak tengok? Dia ada dua sahaja yang kita nak tengok, sama ada breakout ataupun rejection. So benda ni lah yang saya nak go through pada sesi ni. Pertama breakout, yang kedua adalah rejection. Yang ni yang pertama, ini yang kedua. Saya akan go through. Seterusnya, the beauty of technical analysis ni, alright, apabila kita belajar cara analisis technical, kita boleh predict ataupun kita boleh forecast, kita boleh jangka, kita tak teka dah, kita jangka lah, kita guna perkataan jangka, forecast, pergerakan masa depan saham berdasarkan apa yang berlaku sekarang dan juga yang berlaku sebelum ni. Ataupun diorang panggil history repeat by itself. Contohnya kalau saham tu pernah berlaku kenaikan yang mendadak, kemudian penurunan yang mendadak, nanti 2 tahun selepas tu dia akan buat kenaikan yang sama juga. Alright. So that's why kita perlu faham apa yang berlaku dalam ilmu price action tu. Bila kita tengok chart, macam mana kita nak tengok chart tu? Macam mana kita nak tengok history? Semua tu ada dalam ilmu price action. Jelas ah? Yang mana yang klik? Siapa yang klik link yang saya bagi tadi, kalau dia keluar daripada sesi ni, nanti habis kelas nanti you all boleh klik balik. Alright, nanti saya akan bagi link balik lah. Siapa kat sini yang baru first time dengar apa itu price action? Dah trade saham tapi baru dengar ilmu price action, ada tak? Kalau ada tu masalah. Kalau ada tu masalah. Kalau dah tahu apa itu ilmu price action, maybe malam ni mungkin refresh balik. Dan saya yakin you all dah tahu lah. Cuma mungkin perlukan masa untuk faham kalau siapa yang tak faham. Alright. So kaedah candlestick ni, topik kita malam ni, kaedah ni adalah kita nak buat analisis tanpa bantuan indikator ataupun kita panggil naked chart. Maksudnya dekat chart tu tak ada apa-apa langsung. Alright, tak ada apa-apa langsung. Jadi kita just trade ataupun kita just buat kajian berdasarkan berdasarkan candlestick sahaja ataupun candlestick dengan volume. Alright. Sekejap, ada benda yang mengganggu. Sekejap.
Okay. So, yang kedua, ilmu candlestick ni adalah langkah pertama yang perlu anda faham dan wajib kuasai sebelum belajar komponen-komponen yang lain. Okay, sebab daripada ilmu candlestick ni dia akan menghasilkan support, resistance, trend, chart pattern, kemudian pergerakan harga ni pula akan menghasilkan indikator-indikator. So, kalau you all tak faham macam mana candlestick tu terbentuk, akan jadi masalah lah. Alright. So, analisis candlestick akan lebih bagus dan akan beri lebih konsistensi jika, ini J, jika digabungkan dengan beberapa indikator. Macam saya sendiri pun saya menggunakan indikator untuk kita buat, untuk bantu kita buat decision. Alright, so saya tak gunakan naked chart sahaja. So, saya tambahkan satu ataupun dua indikator untuk bantu saya buat decision. Okay. Sebab bila kita just guna candlestick sahaja akan banyak false signal. Tapi benda ni penting, tapi dia banyak keluar false signal jika kita guna naked chart ataupun candlestick saja. So untuk permulaan ni, dalam kelas ni kita belajar candlestick dulu sebelum belajar perkara-perkara lain. Anda pun kalau baru nak start belajar analisis saham, please mahirkan dulu dengan candlestick. Okay. Sekejap. Okay, ada beberapa soalan tak? Sebelum saya go through. Ada yang dalam ni yang ahli swing trader mastery tak? Ada tak? Okey, tak apa-apa. Okey. So kita masuk dalam topik candlestick lah. Candlestick ni adalah naik turun harga dalam jangka masa tertentu ataupun kita panggil sebagai time frame. Okey. Jadi kalau dah masuk topik ni, saya akan buka chart. Okey. Okey, so saya nak padam dulu indikator yang saya guna sebab nanti takut you all confused. Okey. So okey, ini adalah siapa yang tak ada lagi? Siapa yang tak ada lagi trading view punya password? You all boleh daftar percuma, ambil yang basic plan. Okey, ambil yang basic plan yang tak payah bayar. So untuk belajar ni tak payah bayar yang mahal-mahal lagi. So ambil yang basic plan saja dulu. Alright. Okey, soalan Muhammad Syafiq dia tanya boleh guna untuk Wall Street? Boleh guna, insya-Allah boleh pakai. Dekat mana-mana instrumen yang ada candle, boleh pakai. So apa itu candlestick? Candlestick ni bentuk dia macam ni lah. Okey. So kalau kita tengok dekat bahagian atas chart, ada dua. Okey. Ada banyak lah, bukan ada dua. Okey, dekat sini ada nama saham. Dekat sini time frame. Maksudnya kalau saya tukar dekat 1 hour, maksudnya pergerakan harga dalam masa 1 jam diwakili oleh satu candlestick ni. Okey. Saya besarkan sikit. Okey, maksudnya satu candlestick ni dia mewakili pergerakan harga. Kalau kita tukar ke weekly, maksudnya daripada Isnin sampai hari Jumaat, dia diwakili oleh satu candlestick. Kalau dekat monthly pun sama juga, daripada satu hari bulan sampailah penutup bulan tu. Okey, jadi diwakili oleh satu candlestick. Alright, so SCN Wolf. Okey, you all tengok ada pergerakan harga naik, ini pun naik. Lepas tu dia turun mendadak. So, dia punya kemungkinan untuk repeat benda ni adalah tinggi. Okay, so siapa yang ada dalam SCM Wolf tu berhati-hatilah. Okay, history repeat by itself. Okay.
Itu maksud saya, history repeat by itself. SCN Wolf, alright. Okay, so apa maksud pergerakan harga dalam tempoh tertentu menghasilkan candlestick? Okay, katalah kita ambil 10 November sebagai reference. Okay, kita ambil candlestick ni 10 November sebagai reference. You all tengok dekat atas. Okay, dekat atas ni ada O. O ni adalah open, maksudnya harga open. Tengok dekat sini. Ini cara mudah baca lah. Okay, tengok dekat sini ya. Open. O ni adalah open. Bila kita letak mouse kita tu dekat 10 November. Okay. Open adalah 0.655. Jadi bila kita letak open dekat situ. Okay. 10 November open. Terus 655. Okay. 10 November. Kemudian H ni adalah high. Maksudnya harga saham tu bergerak paling tinggi pada hari itu. Dia indicate kita dekat sini. So 10 November pergerakan paling tinggi adalah dekat sini. Okey. Kemudian L. L adalah pergerakan harga terendah pada hari tersebut. Dia diwakili oleh shadow. Kita panggil sebagai shadow. Okey. 640 sini pun you all tengok 640. Kemudian C adalah close. Maksudnya close pada pukul 5 petang tu harga tu adalah harga close lah. Okay, so jadi dalam candlestick ni dia ada body lah. Kita panggil sebagai body. Body ni adalah kita sambungkan harga open dan juga harga close. So bila kita sambungkan titik-titik tu dia akan menghasilkan body. Macam ni lah body. Kemudian yang atas macam toncik tu kita panggil sebagai shadow. Shadow tu maksudnya kalau dekat atas harga tertinggi ke harga close ataupun harga open. Daripada harga tertinggi ke body. Kalau low, daripada harga terendah ke body. Dia tak kisahlah kalau naik. Kalau harga naik dan close di atas open, dia akan berwarna hijau. Kalau merah ni maksudnya dia close di bawah open. Okay. So macam tadi saya dah bagi tahu, dia ikut time frame. 1 minit pun kita boleh tengok candlestick. Kalau lebih kecil tu ada actually tapi tak membantulah. Alright. Okay, so naik turun harga dalam jangka masa tertentu. Okay, yang kedua. Yang kedua kita nak sentuh, tadi kan kita cakap bila ilmu price action tu ada dua benda yang kita nak tengok iaitu rejection dan juga candlestick dan juga breakout. Okay, so kita go through breakout dahulu. Okay. Dalam ilmu candlestick ni satu saja candlestick yang menunjukkan ataupun yang mewakili price action breakout, iaitu kita panggil sebagai Marubozu. Okay. So apa itu Marubozu? Marubozu ni adalah satu candlestick yang open. Okay. So kita ambil yang bullish lah. Yang open di bawah dan close di atas. Kalau Marubozu bullish lah dan close di atas. Ya, saya lukis lain lah, tak cantik. Okay. Dia open dekat bawah. Katalah pukul 9 pagi dia open. Kemudian dia close pada pukul 5 petang dekat atas. Okay. So maksudnya kalau dia close di atas open, dia akan jadi Marubozu bullish. Kalau dia close di bawah open, dia akan jadi Marubozu bearish. Ini macam dia open dekat atas dan dia close di bawah. So dia akan jadi Marubozu bearish. Maksudnya kalau hijau open di bawah,
Kalau hijau open di bawah dan close di atas. Kalau bearish open di atas dan close di bawah. Okey. Persoalan seterusnya kalau ada shadow. Saya selalu guna perkataan shadow, saya tak guna toncet. Okey. Kalau ada shadow okey ke tak okey? Tengok lokasi terjadi. Kalau dan juga size shadow. Kalau size tu lebih pendek daripada body, consider marubozu juga. Alright. Kalau dia terlalu panjang, contoh ada beberapa counter yang dia terlalu panjang. Okey, contoh shadow dekat bawah ni dia terlalu panjang. Yang ni kita boleh consider candlestick yang rejection. Alright. Okey. So, untuk breakout candlestick ni dia boleh jadi satu candle ataupun beberapa candle. Okey, kalau satu candle ni kita panggil sebagai marubozu sajalah. Kalau kombinasi dua ataupun tiga candle, kita panggil nama lain ataupun yang penting dia breakout. Right? So, persoalan yang seterusnya, breakout itu breakout apa dia? Apa benda yang dia breakout? Yang tu persoalan yang seterusnya kan. Okey, bila kita cakap pasal breakout tu, apa benda yang breakout? Okey. So, tadi saya dah explain, breakout tu mesti candlestick marubozu. Okey. Satu marubozu ataupun kombinasi dua ataupun tiga candle lah. Okey. So, dia mesti breakout. Apa dia? Apa dia? Bahasa Penang kan, apa dia? Okey. So, kalau kita nak harga saham tu naik, kita nak cari peluang untuk beli. Okey, contoh saham kat Malaysia ni kita boleh beli saja kan. Tak boleh kena beli dulu baru jual kan. So, kita beli saham yang breakout lah. Maksudnya breakout resistant. Okey, so dia mesti breakout resistant. Okey. Yang ni kalau breakout resistant ni kita panggil sebagai first signal. First signal untuk beli. So untuk beli pun dia ada banyak signal. Macam saya ada 5 SOP ataupun 5 syarat-syarat untuk kita buy saham tu. Okey. So syarat yang pertama adalah dia mesti breakout resistant. First signal untuk belilah. Tapi jangan beli lagi. Tunggu dia breakout dulu, nanti baru kita tengok peluang untuk entry. Okay, so dia breakout resistant, tak kisahlah. Ada banyak. 52 weeks. High, yang ni yang powerful lah. Ataupun all time high resistant. Okay, ada banyak lah, ada banyak. Ataupun kita nak panggil apa? Breakout. Indie. Okay, so once candlestick tu dah breakout, itu menunjukkan saham-saham tu dah keluarkan signal yang pertama. Alright. Okay, bagi saya lukis sikit lah. Okay, katalah dekat sini ada satu resisten. Okay, kemudian saham bergerak secara sideways. Okay. Kemudian tiba-tiba ada satu candle yang breakout ke atas, dan breakout ni biasanya bersama dengan volume lah. So dalam topik ni tak ada volume. Okay, so biasanya bersama dengan volume. Okay, so once dia breakout, itu consider first signal untuk kita buat entry. Alright, bukan buat entry lah, untuk kita tengok saham tu. Oh, saham tu dah breakout, masuk dalam watchlist. Macam tu. Okay, jangan beli lagi. Siapa yang selalu beli? Once breakout saja beli, ada tak? Yang selalu beli macam tu. Kemudian jadi apa? Harga saham tu buat pullback kan? So you all akan terkontang-kanting dekat atas. Lepas tu bila saham tu pullback, you pun panik, you all pun cut loss, jual. Lepas jual, saham tu naik balik. So that's why saya cakap jangan beli lagi. Tak semua saham kita boleh beli masa breakout. So cara yang lebih selamat adalah tunggu dia buat pullback lah. Alright? Okay. So dia boleh jadi juga beberapa candle. Contoh kalau saya lukis dekat sini, dia boleh jadi beberapa candle. Mungkin kat sini ada satu candle, kemudian ada 2 candle. Candle yang ketiga baru breakout. So consider breakout juga. Okay.
Faham ya? Okey. Itu yang kedua lah. Candlestick yang kita panggil sebagai candlestick Marubozu ataupun breakout candle. Boleh jadi satu candle ataupun beberapa candle. Okey, yang ketiga dalam topik candlestick. Tadi kita belajar breakout candle. Sekarang kita nak go through rejection candle. Okay. So dalam rejection candle ni saya pecahkan kepada dua. Okay. Yang pertama sekali saya panggil buy candlestick reversal signal, dan yang kedua saya panggil sebagai sell candlestick reversal signal. Okay. Dan kedua-dua candlestick ni adalah candlestick rejection. Maksudnya macam kita tengok harga saham tu naik, kemudian dia turun. Sebelum dia turun tu mesti ada CRS sell. Sebelum dia naik balik dekat sini mesti ada candlestick buy. Kemudian dia turun balik. Okey, mesti ada sell. Kalau cara lukis yang senang macam ni je lah. Okey. Sebab tu dia cakap lukis senang kan. Okey, so maksudnya bila keluar saja candlestick reversal signal, contohnya candlestick buy, dekat situ dia boleh jadi potensi support. Okey, kalau dekat atas dia boleh jadi potensi resistance. Okey, dekat sini resistance. Dekat sini mungkin support. Okey. So yang breakout resistance ni, yang inilah kita panggil sebagai breakout. Contoh dekat sini kan, breakout. Dekat sini biasanya ada Marubozu lah. Dekat sini ada CRS sell. Dekat sini ada CRS buy. Nanti saya akan bagi contoh CRS apa yang okey. So secara simpelnya macam tu. So once bila harga saham tu naik, dia nak turun balik, sebelum dia turun tu mesti keluar candlestick. Dia mesti ada keluar sell candlestick. Sebelum dia naik balik, sebelum dia melantun, sebelum dia reject, dia mesti ada buy candlestick. Contoh, kita tengok contoh. Okey, tengok. Naik, kemudian ada candlestick hanging man. Kita panggil yang ni adalah hanging man. So dia tak 100% tepat, tapi most of the time dia akan bergerak ikut candlestick. Okey. Kemudian dia turun, dia berhenti dekat sini, keluar candlestick. Ini kita panggil sebagai morning star. So naik. Kemudian dekat sini keluar apa? Dekat sini keluar shooting star. Okey, dekat sini pun ada shooting star. Turun. Kemudian dekat sini ada apa ni? Dekat sini ada kita consider sebagai morning star. Okey, so ada kemungkinan untuk dia naik. Tapi bergantung dengan sentimen lah. Alright, so kalau berdasarkan ilmu candlestick, so ini adalah signal untuk naik. Ini untuk sesi pembelajaran lah. Saya tak suruh buy, you all tengok nanti apa jadi. Okey. Kemudian tadi kita belajar, tadi saya sentuh berkenaan dengan breakout. Alright, so berkenaan dengan breakout. So kalau breakout pula kita nak tengok apa? Jangan bisa padam semua ni. Tak padam kan? Ini counter study saya ni. Okey. Tak apalah. Okey, katalah kita ambil dekat sini sebagai resistance. Okeylah, saya padam dulu lah. Okey, katalah saya letak dekat sini sebagai resistance. Okey, sebagai resistance 630. Tiba-tiba ada satu candlestick yang melepasi ataupun yang menembusi, memecahkan resistance. So benda ni lah yang kita panggil sebagai breakout. Okey, benda ni lah yang kita panggil sebagai breakout. Okey. So kalau
Ini breakout ke atas. Kalau breakout ke bawah, contohnya saya letak support dekat sini. Kalau lepas ni, katalah saya beli counter ni, contoh saya beli counter ni pada harga 575 sen dan support saya 525 sen. Dengan tiba-tiba esok pula, tak tahulah esok apa jadi kan. Tiba-tiba ada satu candlestick merah yang breakout ke bawah garis 525 ni. Ini maksudnya yang tadi breakout resistance, yang ni breakout support. Maksudnya kalau saya beli counter ni, bila ada breakout dan close di bawah 525, saya perlu buat cut loss. So that's why candlestick rejection ni, CRS sell ataupun CRS buy, kat situ kita boleh letak potensi resistance ataupun potensi support. Yang mana support tu biasanya kita letak cut loss, level cut loss. Kalau you all tak faham candlestick, macam mana you all cut loss saham? Itu persoalan. Macam mana you all cut loss? Okay, dapat Okay, so seterusnya. So saya go through sedikit berkaitan dengan CRS buy. Okay, so CRS buy ni biasanya bila dia turun ataupun dia buat pullback, bila keluar CRS buy, dia ada potensi untuk melantun. So message pertama yang dia bagi kat kita adalah apa dia? Okay, ada potensi melantun. Potensi rebound kan? Rebound. Okay, potensi melantun. So kita perlu bersiap sedia untuk beli. Baru sedialah sebab sebelum kita beli saham tu kita perlu buat analisis secara full. So kalau dah keluar CRS buy, itu maksudnya syarat yang kedua tu dah mencukupi. So mungkin syarat-syarat lain perlu dipenuhi lah. So sedia untuk beli. Okay, so contoh CRS buy. Contoh CRS buy. Apa dia? Okay, hammer. Okay, hammer hijau lah, hammer hijau. Kalau hammer merah tu dia perlukan next candle confirmation. Kalau hammer hijau dia adalah solid. Okay, kemudian bullish engulfing. Dan yang ketiga adalah morning star. Ini adalah candlestick yang solid. CRS buy yang solid. Okay, saya tambah sikit lah, solid. Maksudnya dia kalau dia duduk sorang-sorang pun okey, boleh consider sebagai okey. Kemudian ada juga CRS buy yang perlukan next candle confirmation. Sekarang pukul berapa? Okey. Yang perlukan next candle confirmation. Contoh. Okey, contoh hammer merah ataupun hammer bearish yang berwarna merah lah. Yang kedua inverted hammer. Okey, yang ketiga dia ada banyak lah yang perlukan next candle confirmation tu ada banyak. Ada banyak lah. Nanti saya go through nanti. Alright. Inverted hammer, harami ataupun doji. Okay. So apa maksud next candle confirmation tu? Maksudnya dia perlukan next candle yang next tu mesti bullish, dia mesti close di atas highest candlestick yang perlukan next candle confirmation. Contoh. Contoh harga saham turun. Okay, kalau keluar dekat sini candlestick hammer hijau, so ini consider okey. Kalau harga saham tu turun, kemudian yang keluar adalah candlestick hammer merah. Hammer tu berwarna merah. So benda ni dia perlukan satu lagi candle, yang mana candle tu mesti berwarna hijau dan close di atas highest candlestick yang ni. Okay, dia mesti close di atas satu bit di atas, at least satu bit di atas candlestick
next candlestick CRS tu. Okay, candlestick yang pertama. Okay, so you all boleh tulis nota lah. Hammer hijau, bullish engulfing, Morningstar. Okay, you all tulis lah Morningstar. Nak tulis pakai mouse ni susah. Okay, clear eh? Alright. Okay, next. Okay, sebelum kita go next, tak apalah, go next dulu lah. Okay, so sekarang kita tengok CRS buy. Kemudian kita nak tengok apa itu CRS sell pula. Contoh CRS sell, maksudnya bila harga saham tu naik, so dia keluar CRS sell dekat sini, harga saham tu, kebarangkalian dia nak turun tu adalah tinggi. So dia adalah terbalik dengan CRS buy tadi tu. Okay, yang mana dia punya mesej dia adalah sedia untuk jual, okay, sedia untuk jual. Dan tadi sedia untuk beli. Yang ni sedia untuk jual. Sebab kita agak, biasanya kita tengok apabila keluar CRS sell, harga saham akan buat penurunan. Okay, dia adalah kawasan rejection ataupun lantunan. Okay, so contoh saja. Contoh CRS sell, okay, saya bagi yang solid dulu, yang kuat dulu. Okay, CRS sell solid. Yang pertama sekali adalah Shooting Star. Shooting Star bearish. Yang berwarna merah, the color dia merah. Yang kedua, bearish engulfing. Yang ketiga, Evening Star. Dia terbalik dengan yang buy tadi. Dia terbalik. Bentuknya pun terbalik juga. Okay. So harga saham naik. Suddenly ada keluar CRS Shooting Star macam ni, nampak color. Okay, color merah. So dia turun. Kalau dia keluar hammer ni adalah dia punya opposite lah, dia punya berlawanan dengan Shooting Star. Okay, kalau kita terbalikkan, bentuk adalah sama lah, cuma lokasi dan juga position dia saja yang lain. Okay, itu yang solid lah. So kalau you all tengok saham tu naik, tiba-tiba keluar Shooting Star, so dia punya potensi untuk turun tu adalah tinggi. Okay, saya tak boleh nak cakap confirm turun ataupun confirm naik, tapi potensi most of the time dia akan ikut. Alright. Kadang-kadang dia ada false signal juga, selalulah ada. Cuma nanti kalau nak elakkan false signal tu adalah bergantung dengan kita punya trading plan. That's why you all tak boleh belajar candlestick saja, kena belajar benda-benda lain. Terutama sekali syarat-syarat untuk saham tu boleh kita beli dan juga trading plan sangat penting. Dan trading plan tu ada satu topik iaitu risk. Kalau you all tak faham risk, memang habislah duit, 1 juta pun boleh habis. Macam mana nak control risk. Okay, ini untuk solid. Kalau untuk yang perlukan next candle confirmation, okay, saya panggil sebagai NCC. Contohnya adalah doji. Sama juga macam yang tadi tu, doji, shooting star, hijau, itu semua perlukan next candle confirmation. Dan juga hanging man. Okay. Okay, nanti kita akan go through dekat chart lah, jangan risau. Kemudian kita ada neutral candlestick. Neutral candlestick ni biasanya doji lah. Okay, biasanya doji, harga saham naik. Kemudian ada doji. Itu adalah neutral candlestick. Maksudnya candlestick tu tak tahu lagi nak pergi mana. So that's why yang keenam dia adalah candlestick kita panggil next candle confirmation, NCC. Maksudnya kalau harga saham tu naik, ada doji, dia perlukan kalau kita nak confirmkan doji tu sell, dia perlu ada satu candle bearish lepas tu. Mesti berwarna merah dan close di bawah doji. Okay, kalau
tengah turun, kemudian ada doji. So dia perlukan satu candle bullish yang berwarna hijau. Okay, dia mesti close tinggi daripada highest doji tu. Okay, so next candle confirmation ni pun dia boleh jadi inverted hammer. So harga saham tengah turun, kemudian ada candlestick yang macam ni. Sharp, ada toncit dekat atas, ada shadow kat atas. Hammer, shadow di bawah kan. Yang ni shadow dekat atas, so kita panggil sebagai apa tu? Sebagai inverted hammer. So dia perlukan satu lagi candle yang mengonfirmkan macam tu. Okay. Contoh dia turun lagi, tiba-tiba keluar hammer yang berwarna merah. So jangan labai pula contoh ni kan. So dia perlukan satu lagi candle yang berwarna hijau. Okay, ini kita panggil sebagai next. Kita panggil next candle confirmation. Alright, dapat tak? Okay, jangan saya baca soalan dulu. Macam mana nak tentukan support yang terbaik? Support yang terbaik bila ada CRS dekat existing support. Okay, nanti salah satu cara lah. Dia ada banyak cara lagi, mungkin boleh tambah indikator. So kalau CRS buy tu ada dekat indikator, lagi kuat lah. Tapi still kena apply cut loss. Kita tak boleh nak cakap kata yang tu adalah very strong support ataupun weak support. So that's why kita kena tengok dekat mana CRS tu terbentuk. Sebagai contoh, katalah kita guna Bollinger Band. Okay, Bollinger Band. So Bollinger Band dia bentuk macam ni. So harga saham bergerak turun. Tiba-tiba dekat lower band tu ada hammer hijau. So yang dekat sini ni kita boleh consider sebagai strong support. Alright, sebab dia terbentuk dekat lower band. Bollinger. Okay, ataupun sebelum ni ada satu support yang dah siap sedia ada ataupun level breakout. Kemudian harga saham buat breakout. Okay, harga saham tu buat breakout, kemudian macam biasalah bila dia buat pullback menghampiri level breakout tadi tu dan ada CRS. Contoh ada CRS dekat sini, ini kita boleh panggil sebagai strong support jugalah dekat sini. Okay. 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 So kalau nak yang terbaik tu, dia boleh jadi dekat indikator ataupun dekat existing support. Okay, ada beberapa soalan? Okay, kita tengok beberapa contoh dekat chart lah. Okay. Okay, kita tengok SCN Wolf. Tiba-tiba keluar SCN Wolf kan. Okay, so kita start pada sini lah. Okay, candlestick ni adalah candlestick hanging man. Okay, dia bentuk dia hammer tapi ada dekat atas. So kita panggil yang ni sebagai hanging man. So hanging man ni adalah sell signal yang perlukan next candle confirmation. So next candle confirmation dia tu breakout di bawah hanging man. So confirm turun. Alright, kemudian dia keluar hammer merah. So hammer merah ni perlukan next candle confirmation. So next candle tak ada, next candle lagi doji. So doji pun perlukan next candle confirmation. Yang ini adalah dia punya confirmation lah. Alright, harga saham naik. Okay, kemudian dia buat pullback. Okay, so kalau keluar macam ni dia panggil sebagai tweezer top. Alright, tweezer top ni perlukan next candle confirmation. Okay, yang ni dia punya pullback sedikit sajalah. Okay, so secara general je macam tu.
Okay, sebab tu kalau kita just guna candlestick saja akan banyak berlaku false signal lah. Macam ni pun kita panggil sebagai false signal. Alright, tak apa. Kita go through dulu. Kemudian dia naik, turun, naik. Ini adalah bullish engulfing. Dia naik. Hammer. Hammer berwarna merah, turun. Doji. Sini ada hammer, sini ada doji. Ada candle confirmation, naik. Kemudian dia buat pullback. Okay, doji confirmation, mesti turun. Kemudian ada hammer merah, confirmation dekat sini, bullish engulfing, naik, hanging man. Okay, ini adalah hanging man. Okay, dia turun. Bullish engulfing ataupun morning star, naik. Shooting star. Okay. Kemudian shooting star hijau. Shooting star hijau ni dia perlukan next candle confirmation. Ini adalah dia confirmation. Turun. Sampailah dekat sini, dia buat morning star semula. Alright. Tengok lagi KUB. Ni semua ni counter study saya ni. Tadi tu kita study dekat sini, dia dah mula naik lah. Alright. Okay. Bullish engulfing, naik. Ini bearish engulfing, turun. Okay. Bullish engulfing, so dia on the way nak naik lah. Okay. Tapi macam ada halangan lah, tak apalah. So halangan tu, sama ada dia nak naik lagi ataupun nak turun, kita tengok kita punya trading plan macam mana. Fiamma. Okay. So untuk, okay, saya bagi tips lah. Saya bagi tips untuk swing trader yang sibuk, yang tak ada masa nak monitor platform apa semua sibuk kan. You all boleh kaji menggunakan time frame daily dan juga weekly. Okay. Kalau untuk 15 minit, 20 minit, 15 minit, setengah jam, 1 jam tu okey lagi lah. Kalau bawah 1 jam tu agak terkejar-kejar harga. Okay. Sebab signal candlestick yang terbentuk dekat weekly, dia memang sangat sesuai untuk swing trader yang sibuk bekerja ataupun kita panggil sebagai part-time trader. Saya ni adalah part-time trader. So saya yakin you all yang join group ni pun, you all adalah part-time trader. Alright. Contoh dekat sini kan. Hammer merah. So hammer merah weekly. Kemudian next candle tu adalah confirmation. Katalah kita buy saham dekat sini. Contohlah kita buy dekat sini. Sebab dah ada confirmation. Okay. Minggu 5 April tu, minggu pertama kita buy. Selang beberapa minggu lepas tu, you all tengok dia punya potensi profit dia tu macam mana. Okay. So minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. So you all hold saham tu dalam tempoh sebulan lebih, dapat 15%. So untuk swing trader yang sibuk, kalau 15% sebulan, adakah lebih baik dari 7% setahun? Benda tu you all kena jawab sendirilah. Okay. Contoh dekat sini. Okay, ada hammer. So kita pun beli dekat sini, hammer. Selang beberapa minggu, dah naik jadi 22%. So benda macam ni lah yang kita buat. Right? Dekat sini kan ada hammer lagi. Benda macam ni lah kita buat. So kita tak kejar sehari RM300. Kan? Itu semua game orang yang full time trader. Kalau part time trader tak payah nak bagi saya lah, tak payah nak sibuk-sibuk kejar harga. So kita relax, kita tunggu timing yang sesuai untuk beli, duduk santai-santai, just monitor sekali-sekala. Sebab kita beli tu dah dekat bawah tau, dah dekat akar. Okay. Okay, sekejap . Okay, saya baca soalan dulu dekat FB. Okay, Tuan Muhammad Zarif, dia tanya moving average boleh guna juga kan untuk ya boleh. Moving average boleh. Kalau siapa yang belajar Ichimoku pun boleh. Kalau yang belajar apa benda lagi? Exponential moving average pun boleh. Tak ada masalah. Okay, jadi dia ada dekat sini. Ini kita panggil sebagai apa? Saya panggil sebagai price action indicator lah. Okay, macam yang ECD stochastic tu kita panggil momentum oscillator. Alright.
So boleh guna benda tu. Okey, sekejap lagi boleh play balik video ni. Boleh play balik. So siapa yang baru join kelas ni, tolong bagi button like satu. Bagi button like satu supaya saya bersemangat. Okey, supaya saya bersemangat untuk teruskan kelas. Saya takut cakap seorang-seorang pula ni. Okey, saya guna indikator. Saya guna indikator. Satu indikator price action, satu lagi oscillator. Macam ini kelas candlestick, jadi saya buang semua indikator. Okey, kalau tengok kat sini saya guna EMA 50, EMA 200. Okey. Kalau dekat bawah ni saya guna stochastic RSI untuk bantu. Lebih banyak lah lain. Okey, so macam itulah. So indikator tu adalah langkah kedua. Langkah pertama kena faham candlestick dulu, baru kita pindah ke indikator. Okey, dah. Sudah cukup. Tak lagi pula bagi like. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey, tang mana nak tengok? Yang ni saya punya rujukan saya lah. Dekat mana kita nak tengok apa nama jenis-jenis candlestick ni? Dia ada banyak sumber lah. You all boleh Google, tapi antara laman web yang saya selalu refer dululah. Sekarang ni kita tengok pun kita dah ingat dah dia punya position, dia punya fungsi apa semua. Dulu masa baru belajar 7-8 tahun lepas lah, kita selalu tengok dekat trade Finviz. Dia ada banyak lah, tapi yang ni yang best lah. Okay, you all type Finviz, Finvids, finviz.com. Masuk dekat sini. Okay, ada candlestick pattern. Klik candlestick pattern, go through lah satu-satu benda ni untuk permulaan. So dia ada doji, dia ada gravestone doji, ada hammer, dragonfly doji. So kalau dragonfly doji tu macam mana? Dia perlukan next candle confirmation ke ataupun tak? So klik, you all baca dekat situ apa yang dia terangkan. Okay, dia ada video, dia ada penerangan. So kalau tak faham English, boleh copy paste dekat Google Translate. Sekarang ni banyak, mudah lah. Dulu kena buka kamus kan. Okey, success rate ni dia kita tak boleh guna naked chart untuk ukur success rate. Okey, dia success rate ni kita perlu ukur berdasarkan teknik yang kita pakai. So kita sekarang ada sistem, contohnya kita nak beli based on breakout, kemudian dia buat pullback. Contohnya saya punya sistem. Okey, saya go through sedikit lah. Okey. Maksud saya macam ni, kalau kita nak based on candlestick, naked chart saja, candlestick sahaja nak ukur success rate, saya boleh cakap 50-50. Okey? Ataupun 60-40 lah. Okey? So daripada 10 saham yang ada signal buy, mungkin 5 ataupun 6 saham akan naik. Yang lagi 4 tu turun. That's why saya cakap kita perlu tengok kita punya strategi, kita punya sistem. Macam saya punya sistem, saya akan cari saham yang pertama sekali kita tentukan resisten. Yang kedua, saya akan cari saham yang buat breakout. Okay. Kemudian, saya akan cari saham yang buat pullback. Okay, dia mesti buat pullback. Okay, kemudian semasa dia buat pullback tu, kita nak tunggu dia buat satu CRS buy dekat sini. Tak kisahlah dekat level support, existing support ataupun resistance become support ni, ataupun dia nak buat dekat tempat lain, ataupun dia nak buat dekat Ichimoku, support dekat Ichimoku, ataupun support dekat Bollinger Band, itu semua tak kisah, ataupun dekat moving average. Janji dia ada CRS lepas pullback. Ini saya punya sistem lah.
Tapi of course lah, saya ada lagi kita nak tengok momentum, kita nak tengok cycle. So bila ada sistem yang macam tu, baru kita boleh ukur success rate, winning rate tu baru kita boleh ukur. Kalau just guna candlestick pattern saja untuk ukur success rate, dia agak 50-50 macam tu. Alright? So that's why saya cakap guna candlestick ni bersama dengan indikator. Okay, kalau nak guna MACD pun boleh, tapi MACD tu dah lebih kepada momentum lah. Okay, alright. Ada apa-apa soalan tak? Okay, so saya go next. Okay, ini saya buat ringkasan lah. Okay, ringkasan jika guna candlestick sahaja. Secara asas, dia punya gambaran dia macam ni. Saya sarankan you all combinekan dengan indikator. Okay, sebab ini topik candlestick saja. Okay. Okay, yang pertama, kita nak cari saham yang, ataupun bila kita tengok saham tu ada breakout candle, itu menunjukkan ciri yang pertama ataupun saham tu dah mula hidup, ataupun saham tu ada momentum lagi untuk nak terus naik. So bila ada candle yang membentuk marubozu yang breakout, dia tak boleh marubozu saja, dia mesti breakout. Kalau breakout tu syarat yang kedua adalah mesti ada volume lah. Okay, macam tadi saya lukis, macam mana tadi saya lukis? Macam ni kan, tak apalah, saya lukis balik. Okay, so yang pertama sekali kita akan cari saham yang breakout. Okay, breakout tu maksudnya ada marubozu lah. Okay, kalau marubozu tak ada breakout lagi, tunggu next marubozu, jadi dia breakout. Okay, contohnya dia breakout macam ni. Boleh jadi satu candle, ataupun kalau candle yang pertama tu tak breakout lagi, tunggu next candle. Okay, so biasanya lepas breakout ni saya tak beli lagi. Okay, okay. Sebab yang ketiga ni lah, tak apalah, kita go through yang kedua dulu. So biasanya saya akan tunggu bila keluar CRS buy semasa pullback. Okay, sell bila keluar CRS sell. Maksudnya bila dah breakout, kebanyakan saham dia akan pullback. So sebelum dia pullback tu, dekat sini dia akan keluar apa benda tu? Tadi kan kita dah belajar. Dia akan keluar satu candlestick yang kita panggil sebagai CRS sell. Ini kita punya sistem lah. Okay, dia keluar kat situ CRS sell. So bila keluar CRS sell, of course saham tu kebanyakan most of the time dia akan buat pullback. Okay, so masa pullback ni lah kita nak tunggu. Okay, masa pullback ni biar ada keluar CRS buy. So basically macam tu. Ada lagi syarat-syarat lain lah. Okay. So dia macam tu. So bila keluar CRS buy ni barulah kita buat trading plan. Okay, so dalam trading plan ada beberapa komponen. Yang pertama sekali adalah entry, harga entry. Yang kedua risk ataupun level cut loss. Ini wajib betul lah. Ini mesti sesuai, mesti betul. Okay, yang ketiga TP, target profit. Yang keempat reason why I can buy this stock. So kat sini ada 4 syarat ataupun 5 syarat. Yang ini adalah syarat yang terakhir lah. So kalau syarat yang ni tak memenuhi ataupun dia punya risk dah terlalu besar, tolong cari saham yang lain. Okay. So secara simpelnya macam tu lah.
Okay, so kita lukis-lukis ni memanglah simple. Tapi actually kalau kita nak faham benda ni, dia perlukan experience. Alright, so kat loss ni, biasanya kita letak di bawah CRS by 1 ataupun 2 bits dan make sure below 10% lah. Okay, sebab kalau kita just gunakan naked chart saja, dia banyak berlaku false signal 50-50 ataupun 60-40. So kalau kita combinekan dengan beberapa indikator, mungkin kita boleh tingkatkan sedikit winning rate tu, mungkin boleh jadi 70 ke 80% winning rate. Alright. So macam mana you all nak cepat mahir benda ni? You all kena buat back test lah. Okay, contoh kita tengok counter resin tag. Buat back test. Masa dia turun tu, dia keluar apa dekat situ sebelum dia naik balik. So lepas dia naik, dia keluar apa sebelum dia turun. So kalau siapa yang nak test winning rate, boleh jugalah buat macam tu. NWP. Okay, ini chart weekly lah. Sebelum dia naik, candle apa yang keluar. Okay, sebelum dia turun, candle apa yang keluar shooting star. So sekarang ada signal ke belum? Ada tak signal? Tak ada lagi kan? Dekat weekly pun tak ada lagi. Sebab hammer merah. So tengoklah candlestick minggu ni jadi apa candlestick. So kita tengok kalau perlukan next candle confirmation, tunggu lagi minggu depan. Jangan kalut-kalut. Okay. Okay, fake breakout ni macam dia buat breakout tapi dia turun. Itu kita panggil fake breakout lah. Okay, contoh. Fake breakout ni selalu terjadi dekat orang-orang yang selalu kejar harga, yang terima saham daripada Remizer ke apa benda kan. Dapat buy call mana-mana ke. So dia dapat tu dia terus beli tanpa buat analisis. So biasanya dia tersangkut dekat false breakout. Okay, contoh dekat sini. Okay, kita ambil candle 7 Disember. Okay, so kita letak resistance dekat situ. Kemudian next week tu, permulaan pagi ataupun permulaan minggu dah naik. So kita pun kata, oh dah breakout lah, dah breakout. So semua kelang kabut buy. Kemudian bila penghujung minggu ataupun penghujung hari, dia turun balik. So yang tu kita panggil sebagai false breakout. That's why saya akan confirmkan dulu dia breakout, kemudian tunggu pullback. Contoh dekat sini pun ada false breakout juga. Okay, katalah kita letak resistance dekat sini 1 November, kemudian next candle breakout, kemudian next candle lagi dia naik, dia turun dan turun lagi. So kita panggil sebagai false breakout. Below 10%. Okay. Okay. Adakah saya akan sell bila ada signal sell atau ada target percent? Yang tu depend. Kalau macam market sekarang ni, kita janganlah target besar. 5 ke 6% pun consider okay. Alright? Walaupun tak keluar sell signal. Biasanya kita letak weightage lah. Kita letak weightage. So kita ada empat cara menjual lah. Okay. Sekejap lah. So dalam taking profit ni, saya selalu gunakan, dia ada banyak cara lah. So apa yang saya selalu guna adalah kita tengok sentimen. Kalau sentimen tak okey macam sekarang ni, you dapat 5 ke 6% pun dah okey. Okay, by percentage. By percentage. Okay, contohnya kalau market murung 5 ke 10%, ambil lah. Kalau market okey, mungkin boleh target 15 ke 20%. Alright. Yang pertama by percentage. Yang kedua by resistance. Okay. So kita nak tengok kalau ada hit resistance, ambil dululah. 3% pun 3% lah. Tapi biasanya kita tak target 3% lah. Sebab sebelum beli kita dah tengok lah potensi kan. Resistance tu boleh jadi Fibonacci ataupun resisting resistance ataupun indicator resistance. Alright. Yang ketiga, baru tengok sell. CRS. Okay, ini saya punya pemberat lah.
So nombor satu sekali kita tengok percentage, yang kedua resistance, yang ketiga sel CRS kalau ada keluar. Okay, so berapa persen untuk tentukan stop loss? Below 10%, lagi kecil lagi bagus. Tapi make sure kena betul lah, kena ada CRS dekat situ. Boleh komen sikit tak untuk indikator ATR? Saya tak pakai indikator ni, jadi saya tak nak komen lah. Okay, kalau you pakai, tuan mesti ada belajar kan dekat ada orang. So tanya dekat mana tempat belajar tu. Okay. Okay, so sekarang dah lebih sejam dah kita bersiaran. Okay, ada beberapa soalan tak berkaitan dengan topik candlestick? You all jangan tanya saham sekarang ni. Sebab jawapannya tak semudah itu. Sebab okay, jawapannya tak semudah tu. Dia perlukan full view punya. Okay, saya tahu ramai kat sini yang dah belajar ilmu candlestick tapi tak praktis ataupun dia salah faham, CRS pun dia tak tahu tapi belajar candlestick. Okay, so kebanyakannya masih lagi tak tahu arah tuju. Okay, yang kedua masih lagi beli saham kat puncak, keluar CRS sell shooting star pun masih lagi beli dekat puncak. Okay, ataupun masih lagi beli saham yang belum ada signal yang kuat. So siapa ada masalah, siapa ada problem ni? Okay, okay, sampai bila nak settle tu? Ya. Okay, sekejap. Okay, kalau tengok YouTube, you all kalau tengok YouTube, kalau you all boleh tanya dekat situ and then yang buat video tu dia boleh jawab, itu okay. Kalau problem dia, kalau you all tak faham topik tu, nak tanya siapa? Okay, itu yang problem lah. You all kena ada circle, kena ada tempat rujukan. So kalau belajar candlestick, so you all belajar dengan siapa, tanya dengan dia tu. Kalau belajar Ichimoku, belajar dengan siapa, tanya dengan tempat yang you belajar. Okay, kalau belajar MACD, tak faham tentang MACD, tanya dekat tempat yang you belajar. So make sure dapat jawapan lah. Sampai dia cakap, oh tak tahulah, cari kat tempat lain. Okay, macam tu lah.